ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله kita rafa'kan bersyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita berada di pertengahan Syawal pada 15 hari bulan. Kita telah meninggalkan bulan Ramadan 15 hari dah. Jangan cepat sangat kita lupa pada bulan Ramadan. Sepatutnya kita akan berasa satu perasaan masih lagi, perasaan rindu pada Ramadan tu yang baru 2 minggu berlalu. Malah sepatutnya kita kena merasa kesan daripada Ramadan tu. Kita rasa kesan daripada Ramadan tu masih ada sampai sekarang. Sepatutnya. Sebab dia masih lagi baru. Masih baru lagi. Malah dengan perasaan kita tentang Ramadan tu, perasaan tu, maka sepatutnya kita mesti ada niat untuk meneruskan momentum yang ada daripada bulan Ramadan ni. Kita boleh duduk beribadah pada bulan Ramadan. Dalam surah Maryam ayat yang ke-76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Bahawasanya Allah akan menambah petunjuk, hidayah. Allah akan memberikan hidayah kepada mereka yang telah mendapat hidayah. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi kita dapat faham, Allah akan bagi hidayah, Allah akan bagi petunjuk kepada mereka yang telah dapat petunjuk. Jadi kita telah mendapat petunjuk, iaitu kita boleh berpuasa pada bulan Ramadan penuh. Tanda apabila kita melakukan satu ibadah tu, ibadah kita tu dari segi hukum hakam fiqahnya sama ada dia sah atau batal. Mesti ada tu, sama ada sah atau batal. Jika ianya sah, sama ada ianya diterima ataupun tidak. Kita jangan berhenti sekadar sah batal saja. Ya, penting sah batal tu. Cuma jangan berhenti setakat itu. Apabila kita buat syarat dan rukun dengan sempurna, maka sah ikut hukum fiqahnya. Tapi adakah Allah terima? Kita kena merasa adakah Allah terima? Dan kita ada tanda jika puasa kita ataupun ibadah kita sebelum tu diterima ataupun tidak. Ada tanda. Tandanya adalah wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Tandanya bila kita mudah untuk teruskan ibadah yang kita dah buat lepas. Itu tandanya ibadah kita yang lepas telah diterima. Kalau orang sebelum dia pergi haji, dia adalah perangai yang tak elok dia. Lepas dia balik haji, bertambah baik daripada sebelum dia pergi haji. Maka itu tanda hajinya diterima. Begitulah umrah, begitulah yang lain-lain. Yang lain-lain. Begitu juga puasa. Kalau pada bulan Ramadan, sebelum Ramadan perangai dia begitu, yang tak elok kan? Bila lepas Ramadan jadi tambah baik. Itu tanda Ramadan dia diterima. Tapi kalau sama aja, itu kita kena postmortem balik, kena check balik. Jadi, apakah tanda Ramadan kita diterima? Tandanya mudah untuk kita buat puasa 6. Sebab orang dah lupa dah. Dah 2 minggu dah ni, dah lupa dah. Ramadan tu kita dah lupa dah. Jangan lupa, ada lagi 15 hari untuk kita puasa 6. Kerana kalau mudah untuk kita puasa 6, menandakan Ramadan kita diterima. Itu tanda, antara tanda. Jadi
Sebab tu para ulama' dia mengatakan, pahala bagi sesuatu kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Pening sikit. Pahala bagi sesuatu kebaikan yang kita buat adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Siapa yang beramal dengan amalan baik, kemudian dia buat lagi amalan baik satu lagi, maka itu tanda amalan baik yang pertama itu diterima. Lepas tu pula dia buat pula amalan baik yang seterusnya, yang ketiga, itu tanda amalan baik yang kedua dia terima, dan begitulah seterusnya. Termasuklah surah Maryam ayat 76 tadi, wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, Allah akan tambah hidayah bagi orang yang memang dah ada hidayah, Allah akan tambah. Dan termasuklah juga saranan dalam Quran juga, fa idza faragta fansab. Sama, apabila kamu telah selesai melakukan satu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan lain dengan bersungguh-sungguh. Jadi bila kita boleh melakukan satu pekerjaan, kalau dalam bahas kita ibadah, setelah kita melakukan satu ibadah, kita nak tahu ibadah kita tu, kita kena buat ibadah lain. Lepas kita boleh buat ibadah lain, menandakan ibadah kita sebelum tu diterima. Lagi mudah kita nak buat yang lain, maknanya lagi berkemungkinan besar ibadah kita yang sebelum itu diterima. Jadi teruskan dengan ibadah, teruskan. Malah ada yang belum mula puasa 6, dia seumpama puasa 6 ni seumpama kalau solat ba'diyah, solat zuhur kan ada qabliyah ba'diyah, maghrib, isyak. Puasa pada bulan Rajab ataupun bulan Syaban dia macam qabliyah kalau semayang. Kemudian Ramadan fardu, lepas Ramadan puasa 6. Puasa 6 tu macam solat ba'diyah. Solat, kalau kita tengok hikmah ataupun tujuan solat qabliyah adalah supaya solat fardu kita terjaga. Bila kita solat fardu dalam keadaan kita penuh dengan dunia, dalam kepala, dalam hati kita penuh dengan dunia, kemudian kita solat fardu, dunia tu akan ikut kita masuk dalam sembahyang. Itu yang tak khusyuk tu. Jadi cara untuk khusyuk dalam sembahyang fardu ni, buat qabliyah dulu. Jadi kalau tak khusyuk pun tak khusyuk dekat qabliyah tadi tu. Dia seolah-olah macam masuk gear je. Masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 tu sembahyang fardu tu. Kalau terus masuk gear 1 sembahyang fardu, pun susah nak. Sebab kita ni penuh dengan dunia. Sebelum tu dunia berjam-jam, nak masuk tentang ibadah. Tak boleh. Tak mampu kita. Jadi macam mana caranya? Salat qabliyah dulu 2 rakaat. Kalau zuhur sebelum zuhur, kalau subuh sebelum subuh tu, sebelum sembahyang subuh tu kan ada 2 rakaat. Yang besar pahala solat sunat. Tapi apa tujuan solat sunat ni? Supaya solat subuh kita tak diganggu. Habis yang mana ganggu? Dah ganggu dah qabliyah. Umpama begitu. Macam tu juga puasa bulan Rajab dan Syaban, supaya kita dah terbiasa bulan Ramadan nanti mantap puasa kita. Okay. Dan selepas kita habis sembahyang fardu, kita sembahyang ba'diyah. Kalau maghrib ada, isyak ada, subuh tak adalah ba'diyah. Subuh nanti, duha nanti. Zuhur ada, asar tak adalah. Ba'diyah selepas tu. Apa tujuan pula? Supaya apabila ibadah kita ada kekurangan, apabila solat kita ada kurang yang tidak membatalkan, tapi ada kurang sikit, maka dapat ditampung dengan ba'diyah tadi. Macam tu juga puasa 6. Tujuan puasa 6 ni, kalau ada kekurangan yang bulan Ramadan puasa kita yang bukan membatalkan pun, ada kurang sikit, maka dia ditampung dengan puasa 6. Jadi kenalah puasa 6. Yang mana belum mula tu mula kan. Yang mana ada qada, yang mana ada qada puasa Ramadan dulu-dulu. Sama juga, elok juga qada sekarang ni. Dulu-dulu tu masuk mungkin muda-muda dulu. Masa remaja-remaja dulu qada Tapi kat situ ada fidyah lah, kena kira lah fidyah, kena bayar fidyah. Tapi bab puasa qada lah waktu ni. Kalau kena dapat 6 hari, boleh dua-dua. Dapat qada dan dapat puasa 6 Syawal. Cuma mana lagi baik bagi orang perempuan yang haid dia tak puasa, kemudian dia nak qada lah pada bulan Syawal. Kita tahu boleh digabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa 6 tu lah, kita panggil puasa Syawal tu. Malah dia boleh digabungkan dengan puasa Isnin, Khamis, dia boleh gabung dengan puasa Jumaat dan sebagainya. Cuma mana yang terbaik? Adakah gabung ataupun buat berasikan? Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan
thumma taba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian lepas bulan Ramadan tu diteruskan 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa setahun. Rugi kalau kita tak puasa bulan Syawal, sebab pahala dia macam puasa setahun. Jadi kalau kita tengok hadis tadi, dari segi fadilatnya memang boleh, tak ada masalah. Kalau kata kita puasa Syawal tadi, kita gabung dengan qada. Kalau kata ada qada, gabung dengan qada, sama ada kita niat ataupun tidak, khilaf ulama. Syekh Ramli dengan Ibn Hajar mengatakan, ada kata kena niat. Niat apa ni? Niat puasa Syawal tu. Ada kata kena niat puasa Isnin Khamis, yang mana dia nak puasa qada. Dia puasa qada pada hari Isnin. Dia kena niat sahaja aku puasa qada Ramadan dan Isnin. Puasa Isnin. Sahaja aku puasa qada Ramadan dan Isnin, sebab hari itu hari Isnin. Dan Khamis kalau hari itu hari Khamis. Dan Syawal 6. Dia kena niat gitu. Kalau 3-3, kalau 4-4 lah. Hari itu hari apa? Kena hari itu hari putih, 13, 14, 15. Kena pula pada hari Isnin. Kena pula pada bulan Syawal. Kena pula dia nak qada 4 dalam 1. Dia kena niat sahaja aku solat qada Ramadan beserta dengan puasa, sekali dengan puasa Isnin, sekali dengan puasa putih, hari putih 13, 14, 15. Kalau kena 13, 14, 15 lah. Dan sekali dengan puasa 6. Maka dengan dia niat begitu, dia dapat 4 dengan sekali puasa. Dapat 4 pahala. Tapi kena niat gitu. Sebahagian ulama kata tak payah niat. Tak payah niat tadi. Niat macam mana? Sahaja aku puasa qada. Kena pada hari Isnin, dapat Isnin free. Kena pada hari putih 13, 14, 15 dapat percuma. Kena pada bulan Syawal dapat yang puasa 6 tu free. Ada khilaf ulama, tak kisah. Niat pun boleh, tak niat pun boleh. Niat apa? Niat puasa qada tu kena niat lah. Niat yang puasa sunat tu. Mudah sangat. Jadi dengan kita puasa, kena pada hari. Sekarang mungkin hari putih dah lepas. Hari ni 15 dah. 15 dah tak ada dah lah hari putih. Yang ada hari hitam. 28, 29, 30. Ujung tu. 27, 28, 29. Ujung Syawal. Kena pada hari itu, kita puasa dah 5 hari bulan Syawal. 28, 29, 30 ke tu, kita nak puasa lagi sehari lagi. Kena pada hari itu. Dalam kita pun ada qada, kita boleh niat qada pada hari hitam tu dia panggil. Kena pula pada Isnin Khamis ke? Kena pula hari ke-6 bulan Syawal. Yang kita puasa 5 hari dah. Dia tak semestinya berturut-turut 6 hari tu. Maka dapat kita 4 dengan niat 1. Ataupun kita niat 4. Mana-mana pun boleh. Sebaiknya niat dalam 4. Bukannya susah pun. Niat je lah aku nak puasa qada puasa. Dan kalau dia tak ada puasa qada, dia nak puasa 6 je, boleh juga. Sahaja aku puasa 6 beserta dengan apa? Hari putih lah. Hari hitam lah. Beserta dengan kalau kena hari Isnin lah. Kena hari Khamis, kena hari Jumaat. Jadi maka jangan lupa pada bulan Syawal ni, kalau orang puasa kena pada gaya tu, dia dapat 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1. Rugi kalau buat 1 dapat 4. Tapi 4 tu susahlah sikit nak cari. Cuma boleh dapat 3 tu, boleh dapat senang. Paling kurang pun dapat 2. Malah yang ada qada, perempuan yang ada qada, niat qada lah pada bulan Syawal. Tapi biasanya kalau perempuan, dia akan qada pada bulan Syaban nanti. Tengok ulama, lagi 10 hari lagi nak Ramadan ni, nanti barulah sibuk nak puasa qada dulu. Patutnya sekarang dengan dia puasa 6, maka pahala dia seperti setahun. Mana yang baik? Yang baik adalah kita tengok hadis tadi, man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, kemudian itba'ahu sittan min Syawal, puasa 6 bulan Syawal, seperti pahalanya setahun, kadahri. Cuma kalau kita tengok Nabi sebut kemudian, siapa puasa bulan Ramadan kemudian puasa 6, maka sebahagian ulama kata untuk dapat puasa setahun tak boleh buat gabung tadi. Sebahagian kata boleh, khilaf ulama. Iaitu tak boleh buat macam tadi. Iaitu bukan tak boleh dengan maksud tak sah. Tak boleh dengan maksud tak dapat pahala puasa setahun. Dengan dia berpuasa bulan Ramadan tak cukup. Kalau tak cukup, bagi orang yang tak cukup kerana mungkin haid, mungkin tak puasa, kemudian dia terus gabungkan pada bulan Syawal tadi. Sah puasa dia, qada dia sah, memang tergabung puasa dia, puasa qada, puasa fardu dengan puasa sunat gabung. Cuma dia tak dapat pahala setahun.
Sebab Nabi kata summa. Jadi kena puasa dulu penuh Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan tak apalah, selesai bulan Ramadan, kemudian dia kena puasa 6 pada bulan Syawal, baru dapat setahun. Kalau yang ada qada ataupun yang dia tak puasa pada tahun tu lah, ni bukan qada dulu qada tu. Perempuan ke haid 6 hari, dia tak habis lagi puasa Ramadan, dia kena qada. Maka dia kena qada 6 hari dulu, kemudian baru dia kena puasa. Kalau kata haidnya 6 hari lah, dia kena qada lagi 6 hari dulu, kemudian barulah dia kena puasa 6 sekali lagi. Maknanya 12 hari lah, 6. Sebab apa? Sebab Nabi kata summa. Itu pun sebagian ulama. Yang terbaik yang itulah. Yang mana kalau orang tanya, yang mana terbaik, gabung puasa qada dengan 6 ataupun tak gabung. Maka kaedah fiqhnya makana aktsaru fa'lan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak perbuatan, lagi baik. Jadi kalau kata mana baik, puasa qada dulu, lepas tu baru puasa 6 untuk dapat khilaf yang summa. Nabi kata kemudian. Jadi maknanya kena puasa fardu, puasa Ramadan tu kena penuh dulu. Lepas tu baru 6. Jadi 36 hari. Tak boleh gabung-gabung gitu. Tapi sebagian kata boleh gabung. Itu yang terbaik lah. Yang terbaik jangan gabung. Tapi kalau kita dah Allah tak larang, gabung aja lah, gabung lah. Kita ambil pendapat yang kata boleh. Tak ada masalah. Ini kalau nak cerita yang terbaik. Kerana apa? Kerana kalau kita nak lihat ibadah puasa ni, dia ganda 10 kali ganda. Puasa Ramadan sebulan, ganda 10 maknanya 10 bulan. Puasa 6, jadi 6 hari pula. Ni 30 hari ni 6 hari pula. 10 kali ganda, kali 10 60 hari. 60 hari tu 2 bulan. Tadi sebulan, bulan Ramadan, pahalanya ganda 10. Maknanya 10 bulan. Setahun 12 bulan, ada 2 bulan lagi, nak ambil 2 bulan lagi kat mana? Itu yang puasa 6. Puasa 6 ganda 10. Maknanya 6 kali 10, 60 hari. 60 hari itulah 2 bulan. Sebab itulah Nabi kata puasa Ramadan penuh, kemudian puasa 6 lagi, jadi 36 hari seumpama puasa setahun. Rugi tak ambil pahala tu. Dah lah kita bukannya rajin sangat. Ganjaran yang sangat luar biasa. Dari sudut kemampuan kita tak mampu nak puasa setahun. Tak mampu. Ramadan tu memang paksa-paksa puasa. Memang duk paksa. Kalau tak wajib memang tak puasa Ramadan. Memang tak puasa. Tiba-tiba kita nak puasa setahun. Dia panggil puasa dahri. Puasa yang setiap hari. Memang tak mampu. Nak puasa Nabi Daud selang sehari. Tak mampu. Nak puasa hari putih hari hitam saja 6 hari sebulan. Tak mampu. Puasa hari putih saja 13, 14, 15. Tak mampu. Isnin Khamis. Tak mampu. Semua tak mampu kita buat. Tiba-tiba ada peluang nak dapat setahun pahala puasa. Tak buat lagi. Buat dengan buat 6 hari. Rugi ya. Rugi kita kalau kita tak buat. Sebab kita bukan rajin. Kalau kita rajin tu tak apa. Kita tak rajin. Puasa 6 tadi tak semestinya berturut-turut. Tak semestinya. Janji bulan Syawal. Itu mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i, janji dia buat 6 hari pada bulan Syawal. Walaupun tidak berturut-turut, dapat dah puasa 6. Mazhab Maliki lagi best. Bukan bulan Syawal. Bulan apa-apa pun, janji 6 hari, dapat dah puasa 6. Mazhab Maliki. Itu boleh kita taklid lah. Kalau tiba-tiba je, alamak, aku terlupa nak puasa 6. Kalau terlupa lah. Ataupun puasa 6 tapi baru 5 hari. Puasa 6 apa 5 hari? Dah habis dah Syawal. Puasa je lah sekali lagi bulan lain. Zulhijjah ke, Zulkaidah ke. Puasa sehari. Ni yang mazhab Maliki. Mudah-mudahan dapatlah pahala puasa 6 juga. Sebab mazhab Maliki, dia nama puasa 6 Syawal. Puasa 6 pada Syawal. Tapi bukan bulan Syawal aja. Dia bermaksud puasa 6 hari bermula pada bulan Syawal. Sehingga kepada bulan Ramadan seterusnya. Maknanya 11 bulan. Puasa 6 dia boleh 11 bulan. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i hanya pada bulan Syawal sahaja. Jadi bagi yang belum qada tu, qada puasa pada bulan Syawal sebab dia dapat gandaan pahala. Cuma bila qada puasa tu haram batalkan. Dia ada meninggalkan puasa Ramadan, kemudian dia qada. Bila dia qada puasa, dia dah mula puasa, tiba-tiba kawan ajak makan roti canai, nasi kerabu. Haram dia batalkan, tak boleh. Haram. Sebab puasa dia puasa qada fardu. Tapi kalau puasa sunat boleh.
Dia puasa sunat Isnin Khamis, dia berkawan, dia kata, Allah, hai, aku datang daripada jauh nak jumpa, jom lagi makan. Aku puasa, alah, buka lah. Dia puasa Isnin Khamis ke? Puasa sunat lah. Sunat dia buka, meraihkan tetamu. Sunat dia buka, malah sunat buka. Dia tak apalah, okeylah aku buka lah. Sebagai meraih tetamu kawan dia nak makan sekali. Tapi itu puasa apa? Puasa sunat. Kalau puasa qada tak boleh, haram batalkan, berdosa. Tak boleh. Jadi apabila dia menggabungkan puasa qada dan puasa 6 tadi katakanlah, dia gabungkan puasa qada dan puasa 6. Betul, dia puasa 6 tu sunat, tapi puasa qada tu wajib, maka haram dia batalkan. Jangan duk batalkan. Sebab tu yang terbaik buat asing-asing. Qada, sunat. Bila yang puasa sunat tu boleh batalkan. Puasa qada tak boleh. Habis. Itu satu perkara takut kita lupa, sebab ada 2 minggu lagi. Ada 2 minggu lagi yang belum puasa tu puasalah. Puasa 6 hari. Dan ada orang pada bulan Syawal, dia kahwin. Maka yang kahwin lah, tapi yang nak kahwin tak kasut kahwin lagi. Dia mengambil tafaul bulan Syawal, keluar daripada perut ibu, maka suci. Mengambil tafaul itu, maka boleh kita kata sunat berkahwin pada bulan Syawal. Kalau yang mana tu elok kahwin pada bulan Syawal, elakkan nikah pada bulan Rejab dengan Syaban. Tapi itu dah lepas. Tapi ada je orang kahwin Rejab dengan Syaban, bahaya betul. Sebab apa? Nabi SAW dia berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah bulan Syawal. Dia berkahwin dengan Ummu Salamah bulan Syawal. Maka dianggap bulan baik untuk menikah. Maka bulan Syawal adalah selain daripada bulan ibadah, sambungan daripada Ramadan puasa tadi, dia adalah bulan menikah. Maka pakat-pakatlah nikah. Dan dia juga adalah bulan untuk merancang kehamilan, mengandung. Ini bulan Syawal bulan ni sangat baik kalau nak mengandung. Kerana apa? Kerana kalau mengandung pada bulan Syawal, maka nanti ibu yang mengandung tu nanti bulan Syawal akan datang, bulan Ramadan akan datang, dia tak ada masalah, puasa je. Maksudnya tak ada masalah. Kalau tidak, dengan pantang, dengan itu menyusu susah, payah. Yang ini dalam keadaan mengandung, masa tu kena puasa Ramadan. Jadi kalau bulan Syawal cantik ya, 9 bulan. Nanti 9 bulan, lepas tu pantang sikit, lepas tu masuk dah bulan Ramadan, boleh puasa macam biasa. Tak perlu. Kalau sebab kita nampak, kita orang lelaki nampak, Allah tak apalah. Tapi bila benda itu penat dan sebagainya, kalau kena pula lahir tu bulan Syaban ke, jawabnya sebulan nifas, sebulan dia tak puasa Ramadan, nak qada 30 hari. Jadi yang terbaik merancang kehamilan ada bulan Syawal ni lah. Jadi selain daripada tu apa lagi? Selain daripada kita bergembira pada hari raya, kita menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan puasa 6, menikah, merancang kehamilan. Bulan Syawal juga bulan memperingati sejarah peperangan. Kerana beberapa siri peperangan berlaku pada bulan Syawal. Antaranya perang yang paling masyhur, perang Uhud. Perang Uhud berlaku pada 15 Syawal 3 Hijrah. 700 tentera Islam lawan 3,000 tentera kufar. 700 lawan 3,000. 7 kali 4 orang lebih. Seorang lawan 4 orang. Tu pun baru 7 kali 4 2,800. Tak cukup lagi 200. Tentera kufar 3,000, tentera Islam 700. Berlaku peperangan. Tentera kafir Quraisy nak balas dendam. Sebab sebelum tu perang Badar. Ketika perang Badar mereka kalah. Perang Uhud ni macam nak balas dendam balik, nak repeat balik. Sebelum peperangan Uhud yang berlaku pada bulan Syawal tu, 15 Syawal 3 Hijrah, sahabat golongan yang muda nak pertempuran dilakukan di luar Madinah. Sebab dia kata kalau berperang jadikan Madinah tu sebagai kubur, nanti rosaklah kalau perang. Itu yang muda-muda semangat kuat. Yang
sahabat yang tua-tua sikit, dia kata perang dalam Madinah. Madinah tu sebagai kubu. Sebab lagi kuat bila kita mempertahankan tanah air kita, dia lebih kuat. Malah kalau kita mati dekat tanah air kita. Itu lain cara dia pandang. Maka buat undian, majoriti memilih pertempuran di luar Madinah. Maka berperanglah. Biasa kalau kita pergi ke Mekah buat umrah apa, kita akan pergi Uhud. Jadi peringkat pertama tentera Islam menang. Nabi dah letak dah dekat satu bukit, letak pemanah. Jangan pergi mana-mana pemanah ni, atas satu bukit. Ada musuh, panah je ke atas. Apa pun jadi, jangan berganjak. Nabi pesan macam tu. Apa pun terjadi, jangan berganjak. Maka tempat tu strategik. Orang masuk-masuk, panah ke atas, panah ke atas. Maka hampir-hampir kalah dah tentera kufar. Hampir-hampir kalah. Bila masuk hampir kalah tu, pakat-pakat lari. Tinggal unta, tinggal harta-harta, tinggal semua. Pemanah ni tengok, wah, kita garanti. Boleh kata garanti menang. Boleh kata garanti menang. Tapi Nabi kata, jangan berganjak. Dia berganjak juga. Dia tengok, wah, harta, ghanimah, harta rampasan perang, ghanimah. Oh, sedap tu tengok. Tengok tu, dia turun. Pakat-pakat turun. Pakat-pakat turun, maka tentera kufar yang lari ni berhenti kejap. Tak ada panah dah. Tengok-tengok dah tak ada dah kat atas. Waktu tu ketua dia Khalid Al-Walid, ketua tentera kufar. Masa tu Khalid Al-Walid tak masuk Islam lagi. Khalid Al-Walid tentera hebat, tentera perang. Jadi dia tengok, tak ada. Dah tak ada dah. Dia kata, ni cantik ni, dah nak kalah dah ni, dah lari dah. Dia tengok tak ada mana, sebab dah turun dah. Tengok, dia tinggal hantar rampasan. Hantar peperangan tu tinggal. Dia padahal bawa, nak perang ni dia kena bawa harta sekali. Tinggal habis. Unta-unta tinggal habis. Maka bila yang mana tu kata, oh menang, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menang ni pakat-pakat turun dah ambil. Khalid Al-Walid naik. Naik ke atas, panah ke atas. Oh, kena balik. Kena balik. Tentera Islam hampir ditewaskan. Oh, masa tu perang saraf berlaku. Masa tu sengit lah. Padahal dah menang lah tu. Jadi sengit balik. Akhir sekali tersebar perang saraf. Diorang kata Nabi dah wafat. Nabi dah wafat. Makin lemah. Hampir menang. Dah hampir menang. Kemudian sebab lawan cakap Nabi tadi, hampir kalah. Lepas tu dengar Nabi kata, ada orang kata Nabi dah meninggal. Nabi dah wafat. Habis dah. Nabi dah wafat. Lepas tu seorang cari, pakat-pakat cari, ada yang nampak Nabi. Bila nampak Nabi, dia naikkan balik bendera. Bendera tu nak jatuh lah. Dia naikkan balik, menandakan Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Semangat balik. Semangat. 70 orang syahid kerana tak dengar cakap Nabi. 70 orang syahid. Akhir sekali, sengit balik. Maka waktu sengit tu, syahidlah Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. Asadullah, singa Allah. Waktu tu waktu tu Asadullah. Hamzah ni, Sayyidina Hamzah ni, dia hebat. Kita dengar Sayyidina Umar hebat, kita dengar Abu Jahal hebat dari segi kekuatan. Tapi pernah sekali Abu Jahal, dia marah Nabi depan Kaabah. Sayyidina Hamzah segang Abu Jahal, bertubi-tubi sampai berdarah, kalah. Mana hebat Sayyidina Hamzah ni. Malah Umar Al-Khattab ada waktu tu belum masuk Islam pun tak masuk. Sebab tu dia panggil singa Allah. Tak berani masuk, duduk. Padahal kita tahu lah Umar ni dia garang. Tapi dia tak masuk campur. Kenapa? Padahal Hamzah tu duk pukul bertubi-tubi Abu Jahal, tak masuk campur. Hebat Hamzah. Tapi dia mati waktu tu. Mati pada peperangan Uhud tu. Akhir sekali umat Islam dapat bertahan. Akhir sekali. Berlaku pada bulan Syawal. Jadi kita dapat faham, setelah kita menang bulan Ramadan, berjaya, menanglah peperangan kita, istilahnya ujian kita lepas pada bulan Ramadan, puasa kita lepas, jangan seronok sangat. Jangan bulan Syawal ni sebagai bulan nak cover balik. Oh dulu
dah menang dah. Relax lah, dah menang dah. Habis maksiat-maksiat buat balik. Janganlah. Jadi kemenangan kita bulan Ramadan teruskan pada bulan Syawal. Bukan, jangan mudah-mudah sangat. Kadang-kadang kita dah lupa dah Ramadan. Satu lagi yang berlaku, peperangan Khandaq. Bulan Syawal juga. Peperangan Khandaq berlaku pada bulan Syawal. Dan peperangan Khandaq ni ataupun Khandaq ni macam parit ataupun dia, nama lain dia perang Ahzab. Yang ni kita tak susah nak ingat. Sebab kita sentiasa hari raya kita baca apa? La ilaha illallah la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Ahzab tu. Perang Ahzab. Perang Ahzab ni berlaku pada bulan yang kita duduk laung-laungkan pada hari raya tu daripada asalnya perang Ahzab tu menang perang Ahzab yang berlaku atau perang Khandaq yang berlaku pada bulan Syawal. Kenapa dia panggil perang Ahzab? Tentera bersekutu. Mereka berpakat. Yahudi berpakat dengan musyrikin Mekah untuk serang Islam waktu tu. Mereka berpakat. Akhir sekali, panjang saya nak cerita sikit-sikit aja. Gali parit. Satu teknologi ataupun teknik peperangan yang waktu tu orang Arab tak tahu. Teknik peperangan itu. Nabi gali parit. Siapa bagi cadangan? Salman Al-Farisi. Dia bagi cadangan supaya kita gali parit. Itu yang para sahabat kata lapar, tengah gali-gali lapar. Sahabat kata lapar. Sahabat pun ikat batu tunjukkan Nabi lapar. Nabi selak 2 biji batu dekat perut. Dia ikat batu jadi kuranglah lapar sikit. Peristiwa kat waktu tu lah, perang Ahzab. Jadi Yahudi Bani Nadir Nabi halau. Kerana ketika Nabi hijrah ke Madinah, tubuh kerajaan Islam, Yahudi yang duduk kat situ dah ada. Yahudi dia duduk awal-awal lagi. Tapi pelik juga, macam mana Yahudi boleh ada tiba-tiba dekat Yathrib ataupun Madinah waktu tu. Yahudi Bani Nadir memang dah ada duduk kat situ. Ada kata duduk kat tepi pantai. Duduk kat tepi pantai, kat tepi laut. Tengoklah macam nanti kat mana dia punya kawasan dulu. Dulu dengan sekarang pun beza. Sekarang ni Saudi kan. Maknanya dah ada Yahudi kat situ ketika Nabi hijrah. Malah Yahudi tu duduk bertahun-tahun kat situ. Dan bila Nabi hijrah, Nabi berpakat dengan dia. Berpakat supaya kita jaga negara kita ni, kalau diserang kita pakat-pakat pertahankan. Engkau kafir tak apalah, kita buatlah usaha sama dengan Yahudi Bani Nadir. Tapi akhir sekali dia nak bunuh Nabi. Dia berpaling tadah. Tu Yahudi. Cuma pelik, macam mana Yahudi boleh ada dekat Madinah ketika Nabi hijrah tu dah ada duk lama berketurunan dekat situ. Sebenarnya dia orang kaji. Yahudi ni dia terkenal hebat dia kaji sejarah. Oh hebat dia kaji sejarah. Dia kaji sejarah sebelum Nabi lahir lagi, dia dah kaji sejarah. Dia kaji Taurat, dia kaji Injil, walaupun dah ubah tu dia kaji sejarah. Bahawasanya dia tahu akan lahir nanti Rasul akhir zaman. Lahir Rasul akhir zaman dekat satu tempat. Dia ada dekat satu tempat di antara dua lembah dan sebagainya. Maka dia buat kajian. Dia buat kajian kat mana akan lahir, dekat mana tempat tu. Maklumat sikit-sikit ada lah. Dia buat satu wadi di tempat padang pasir dan sebagainya. Kat mana akan ada je Nabi ni. Dia kaji. Akhir sekali dia jumpa. Dekat mana? Dekat Madinah tu lah. Waktu tu nama bukan Madinah lah, Yathrib dan nama lain lah. Tapi di situ dia kaji. Dia kata Rasul akhir zaman akan diutuskan di situ. Kita ni bukan duduk kat situ. Mari kita pakat-pakat pindah dekat situ. Mudah-mudahan nanti Rasul akhir zaman tu anak-anak kita. Sebab tu dia duduk kat situ. Akhir sekali beratus tahun dia duduk kat situ dengan harapan mudah-mudahan keluarga dia lah. Sebab Bani Israel yang sebelum tu, Nabi Isa, Israel, Nabi Musa, Bani Israel. Ya Bani Israel.
Tiba-tiba Rasul akhir zaman mestilah Bani Israel juga. Dia tu. Punyalah dia kaji dan jumpa pula tu dan tepat pula tu cari. Tu kata Yahudi jangan main-main. Dia punya kajian. Jadi tiba-tiba Rasul yang dikata akhir zaman tu bukan daripada Bani Israel, bukan daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, daripada Nabi Ismail. Itu yang dia tak wati tu. Itu yang dia tak boleh terima. Sepatutnya kita, sepatutnya keturunan kita. Kau tengoklah kita punya keturunan, kita punya Nabi berapa ramai Rasul ada kat situ. Majoriti 25 orang tu. Majoritinya Israel, Bani Israel. Tiba-tiba Bani Arab pula daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail turun ke bawah tu kan, tu baru Nabi kita. Daripada ke situ pula. Maka tu ada orang tak boleh terima. Sebab bukan keturunan mereka. Itu ada orang tak boleh terima Nabi kita. Tapi dah jadi dah. Buatlah usaha sama. Dalam hati bengang. Keturunan aku pindah sini daripada kampung halaman. Tiba-tiba kau pula. Tak apalah, kau dah jadi nak buat macam mana. Tapi dalam hati tak suka. Itulah Yahudi Bani Nadir. Akhirnya dia nak bunuh Nabi halau dia. Daripada kampung halaman dah boleh kita kata, sebab dah duduk beratus tahun kat situ. Bila tu dia pun buatlah sedih macam tu Yahudi. Dia buat cara sedih-sedih apa? Kami kena halau daripada kampung halaman kami. Padahal dia nak bunuh Nabi. Pasal sebelum tu dah ada perjanjian. Bila dia kena halau, dia buat pula sekutu dengan Yahudi-Yahudi luar yang lain. Kemudian tentera kufar, tentera musyriki Mekah pun nak serang juga. Ada pakat ramai-ramai. Itu ya ramai. 10,000 tentera bersekutu. Waktu tu Islam dah bersuara. Tentera Islam 3,000. Maknanya seorang lawan 3. Tu pun tak cukup lagi. Menang. Allah datangkan kemenangan ribut pasir. Akhir sekali tentera musuh mundur. Waktu dia tak ada perang yang tu. Dia cuma sebab ada khandak, ada parit. Sebahagian dari sini, sebahagian dari sini. Diorang datang, alamak, kuda dia tak boleh masuk. Sebab besar sangat parit tu. Maka main jauh-jauh lah. Main panah jauh-jauh saja. Panah jauh-jauh pun mati. 10 orang musyrikin mati. Yang syahid 6. Tentera Islam 6. Daripada jauh-jauh 6. Itu yang berlaku pada bulan Syawal juga. Yang terakhir berlaku pada bulan Syawal juga, peperangan Bani Qainuqa. Yang berlaku pada bulan Syawal. Dalam kitab-kitab sirah disebut ada 2 sebab terjadinya peperangan Bani Qainuqa ni pada bulan Syawal. Yang pertama, orang Yahudi dengki kemenangan kaum muslimin ke atas orang Quraisy pada perang Badar. Asal perang Badar kan orang Islam menang, maka diorang macam dengki, Yahudi dengki. Bila Nabi menang, Nabi pun pesan dekat semua kaum Yahudi, peluklah Islam sebelum kalian dia akan ditimpa macam mana kaum Quraisy yang timpa. Nak kira perang Badar ni tak logik lah. Bukan tak logik. Kalau tengok sekali, Allah, kalau adatnya tak boleh menang perang Badar. Tak boleh menang. Tapi menang. Maka Nabi pesan dekat Yahudi-Yahudi ni, masuk Islam. Terimalah Islam, kalau tidak kamu akan terima nasib macam kaum Quraisy. Walaupun kita nampak macam tak boleh menang ni, tapi menang. Yahudi kata apa kata tu? Dia tak puas hati, dia tak seronok Nabi menang. Dia kata, kau tak bertemu buku dengan ruas lagi. Kau perang dengan kami kaum Yahudi tu, kau perang dengan kami baru kau jumpa buku dengan ruas. Maka turunlah firman, turun wahyu surah Ali Imran ayat 12-13. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang kafir, yang kata tadi, orang Yahudi tadi, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan diiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Turun ayat ni menceritakan tentang kisah peperangan Bani Qainuqa. Ketika berperang tu, peperangan Bani Qainuqa, apa sebut ini? Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan lagi kafir, yang dengan mata kepala mereka melihat seakan-akan orang muslimin 2 kali ganda jumlah mereka.
Allah menguatkan siapa yang mereka kehendaki, dan Allah membantu pada mereka yang Allah ingin bantu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Peperangan Bani Qainuqa ni, umat Islam yang perang ni, tentera Islam ni, tentera kafir nampak 2 kali ganda. Padahal taklah macam tu, dia nampak 2 kali ganda. Ini cerita dalam Quran surah apa? Ali Imran ayat 12-13. Yang kedua, berlaku peperangan Bani Qainuqa, orang Yahudi dia ganggu perempuan muslimah. Dia ikat, macam perempuan kan duduk pakai tudung apa semua, diikat kain ke apa begitu dekat tempat lain, adalah diikat-ikat. Bila perempuan muslimah Islam tadi dia bangun, tercabutlah macam tu lah, terselak lah. Adalah cara dia buat macam mana tahu, diikat kain ke apa kan, contoh diikat kain dekat tiang ke apa kan. Bila dia tak perasan, perempuan tu tak perasan, bila bangun jatuhlah kain. Itu asalnya. Kemudian yang buat ni Yahudi dia ganggu, diikat. Akhir sekali bila nampak aurat tu, perempuan tu dia teriak, kena kacau. Ada orang Islam waktu tu, Islam tu bantu lah muslimat tadi. Tengok dia punya pasal, gaduh, mati, kalah. Bila kalah dia, yang Yahudi tadi tu, ramai-ramai Yahudi datang belasah seorang. Ramai-ramai belasah seorang, mati muslimin. Dapat tahu, tersebar perkara tu, maka perang berlaku dengan sebab tu. Perang berlaku dengan terselaknya kain ataupun aurat muslimat oleh orang kafir. Akhir sekali berlaku peperangan Bani Qainuqa. Tu kita fikir ya. Jaganya maruah perempuan Islam dijaga sehingga kan boleh berlaku peperangan, perang besar, bukan perang kecil. Kalau kita putus apa, sepatutnya kita di antara negara dengan negara kita ada, tapi sebab berlaku perkara tu sepatutnya duta dia tu balik, halau balik, macam tu kalau dulu. Tapi sekarang berlaku macam mana? Perempuan muslimat, perempuan Islam sendiri yang dia buka dia sendiri yang rela pula jadi gitu. Kalau dulu berlaku itu, maka dijaganya maruah perempuan Islam, jaga sangat maruah, sehingga berlaku peperangan. Akhir sekali mereka dikepung 15 hari. 15 hari mereka dikepung 15 hari, Nabi suruh dikepung 15 hari. Bani Qainuqa dia tertekan dengan pengepungan. Akhir sekali dia bersedia menerima keputusan. Akhir sekali menyerahkanlah. Sikitlah cerita pasal perang. Lepas tu masa tu lah Abdullah bin Ubay, bapa munafik Islam, tapi dia munafik sebenarnya. Masa tu lah dia duk cerita kat Nabi, lepaskanlah diorang ni, lepaskanlah. Masa ni panjang lah cerita ni, kita bukan nak cerita habis pun. Sebenarnya kita ada perangan yang berlaku pada bulan Syawal. Jadi ada beberapa perkara yang kita bincang pada pagi ni, secara umum je lah, iaitu jangan lupa puasa 6 supaya kita dapat pahala seperti puasa setahun. Sebab kalau nak puasa setahun kita tak mampu. Kalau nak gabunglah, yang terbaik jangan gabung, tapi gabung pun sah juga. Tapi bila kita dah puasa qada, haram batalkan. Dan bagi orang yang nak kahwin, elok kahwin bulan Syawal. Bagi nak merancang nak dapat anak juga pada bulan Syawal, pada bulan ni. Kemudian kita kena, Allahu a'lam. InsyaAllah kita tangguh dulu, kita semua akan datang. Sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.